Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita akan ikutkan satu ayat terakhir yang kita akan tadabbur. Cuma kita untuk baca ni kita ambil jugalah daripada ulang balik dari ayat 195. Jadi kita dari surah Ali Imran muka surat 76. Kita baca dari ayat 195 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله
وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemilik, penguasa, pencipta, pentadbir sekalian alam. Seluruh alam semesta adalah di bawah takluk dan kekuasaannya, dan tiada yang memiliki mereka melainkan Allah, dan segala-galanya tunduk dan patuh kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Selawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berada pada ayat-ayat terakhir dari surah Ali Imran, yang mana semalam kita dah baca sebahagiannya, dan Allah ingatkan kepada kita sebagai orang yang beriman ni, biarlah keutamaan kita ni adalah keutamaan akhirat. Jangan kita tertipu dengan kenikmatan dunia yang ada di sekeliling kita, terutamanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mereka ni diberi kesenangan, diberi nikmat, diberi kekayaan. Itu semua istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bertambah dosa-dosa mereka. Adapun kita orang beriman, keutamaan kita adalah keutamaan akhirat. Jadikanlah dia keutamaan kita, sehingga setelah Allah Ta'ala nyatakan sebahagian daripada nikmat syurga tu, Allah Ta'ala sebut ada di kalangan ahli kitab yang mana mereka ni sanggup tinggalkan kemewahan mereka, puji-pujian orang terhadap mereka, kerana mereka khashi'ina lillah, mereka tunduk, takut kepada Allah.
wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah. Ada di kalangan ahli kitab, yang ni maknanya sebagai contoh teladan juga buat kita. Allah cerita kedudukan mereka ni sebagai orang yang mana beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang Nabi bawa, dan beriman kepada apa yang dah sedia ada pada mereka. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran. Yang ketiga, beriman kepada apa yang ada diturunkan kepada mereka sebelum daripada ni. Mereka ni khashi'ina lillah, kerana mereka tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Dan mereka ini tidak menjual ayat-ayat Allah untuk bayaran yang sedikit. Dia tak jual ayat-ayat Allah yang ada pada mereka. Maknanya dia tak tinggal, dia tak seleweng, dia tak tutup sembunyikan. Bahkan dia sendiri mengikuti ayat-ayat tersebut. Mereka beriman dan mereka sanggup untuk dihina, dicaci, ditahmah oleh kumpulan kaum mereka sendiri. Salah seorangnya ialah Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi yang merupakan asalnya pendeta Yahudi. Dia ni waktu dia nak masuk Islam, dia duduk perhati, dia duduk tengok, nak bolehkah dia ni memutuskan bahawa dia nak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai pergi jumpa Nabi, setelah daripada tu dia beriman kepada Nabi. Dia bagi tahu kepada Nabi sifat Yahudi ni bagaimana. Kalau Nabi nak tahu, bila datang pada Yahudi ni, bagi tahu, tanyakan mereka tentang Abdullah bin Salam ni macam mana. Bila mereka ditahu, Nabi tanya, siapa dia Abdullah bin Salam di kalangan kamu? Dia puji habis-habis. Setelah daripada tu, mereka kata dia adalah orang yang terbaik di kalangan kami, anak dari orang-orang baik di kalangan kami. Setelah daripada tu Abdullah bin Salam pun keluar. Dia pun kata, aku beriman kepada Allah dan Muhammad ni Rasulullah. Lepas tu juga dia orang tukar. Dia kata dia ni tukar. Dia lah orang paling buruk di kalangan kami, anak orang yang buruk di kalangan kami. Lepas tu ditukar. Tapi sahabat-sahabat yang begini, mereka tak kisah. Walaupun mereka dihina, dicaci, dicabut kesenangan mereka, yang mereka nak adalah Allah dan Rasul. Ini kehebatan sifat-sifat mujahadah yang ada pada mereka. Lalu Allah Ta'ala kata, ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapat ganjarannya di sisi Allah. Di sisi Allah. Dalam hadis telah menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pahala 2 kali. 2 kali. Kerana mereka beriman dengan kitab mereka, kemudian mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka beriman dengan nabi mereka, dan mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mendapat dua kali pahala. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, itu mereka diberi 2 pahala. La yasharuna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Maka setelah itu datanglah ayat kita nak baca hari ini. Allah Ta'ala setelah itu memerintahkan kita, setelah kita belajar, kita tahu, kita dengar, kita perhati, kita tengok, kita yakin. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah. Wasabiru, dan latihlah diri untuk sabar. Isbiru wasabiru, sabarlah
dan kuatkanlah kesabaranmu. Sabiru, kuatkanlah kesabaranmu lebih dari kesabaran musuh. Warabitu, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan kamu di sempadan. Ribat dipanggil. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu ni mencapai kejayaan. Jadi dalam ayat ni ada 4 perintah. Sabar, kemudian kuatkanlah kesabaran, kemudian berjuanglah, kemudian bertakwalah kepada Allah. Ada 4. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Maka berkata Al-Hasanul Basri rahimahullah, umiru an yasbiru ala dinihimul ladzi irtadahu Allahu lahum wa huwa al-Islam fala yad'uhu lisarra'in wala lidarra'in wala lishiddatin wala lirakha'in hatta yamutu muslimin. Pertama, diperintahkan kita untuk sabar di atas agama. Sabar di atas agama. Sabar di atas agama yang Allah Ta'ala redha kepada mereka, wa huwal Islam, dan tidak meninggalkan Islam atas apa jua cabaran. Sama ada senang ke, susah ke, payah ke, mudah ke, jangan tinggalkan Islam. Sabarlah. Dan sahabat-sahabat telah diuji dengan benda ni. Sabar. Sampai bila nak sabar? Sampailah mati dalam keadaan Islam. Jadi alhamdulillah, bagi segala puji Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, dan kita doa kepada Allah agar Allah tetapkan kita di atas nikmat iman. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Termasuklah dalam bentuk ni sabar di atas musibah, sabar di atas kesusahan, penyakit, kehilangan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan nyawa, wath thamarat, kemusnahan hasil tanam-tanaman. Semua ni bentuk-bentuk ujian yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Tujuannya nak tengok mana dia orang yang sabar. Dan setiap orang ujian dia masing-masing, tak sama. Ada orang Allah uji dengan penyakit, ada Allah uji dengan kehilangan harta benda, ada orang yang Allah uji dengan akhlak orang-orang keliling dia, ada orang macam-macam. Semua bentuk ujian ni adalah untuk Allah Ta'ala nak test dia, apakah dia sabar di atas agama Allah. Sehingga sebahagian daripada orang tak tahan bila diuji, yang dia nampak Islam ni tak baik, lalu dia tinggalkan agama. Ada orang diuji dan dia tidak sabar. Sebaliknya, orang yang benar-benar beriman, dia akan tahan diuji. Tahan diuji. Wasabiru, kemudian dan kuatkanlah kesabaran, iaitu an yusabirul a'da alladzina yaktumuna dinahum, dan bersabarlah di atas, kuatkanlah kesabaran kamu menghadapi musuh. Jadi sabar di atas ujian dan sabar di atas musuh. Juga disebut termasuk dalam sabar, kita dah sebut ataupun sebelum daripada 3 bentuk kesabaran.
Pertama, sabar di atas musibah. Sabar di atas musibah. Yang kedua, sabar di atas ketaatan. Yang ketiga, sabar di atas apa? Lupa saya pun. Ketaatan tu berdua dah. Tapi sabar di atas ketaatan pun termasuklah maknanya. Sabar atau sabar tu 3 peringkat. Tapi dalam bentuk kesabaran tu ada sabar di atas musibah dan sabar dalam ketaatan. 3 bentuk kesabaran tu sebelum kita sebut. Pertama, sabar dalam keadaan pasrah. Yang kedua, sabar dalam keadaan kita mengharapkan kebaikan di atas nikmat atau musibah yang kita dapat. Dan yang ketiga, yang paling tinggi ialah kita puji Allah dan bersyukur di atas ujian tersebut. Yang tu paling tinggilah untuk cara kita nak menghadapi musibah. Tahap pertama, sabar di atas musibah, pasrah, maknanya terima je lah, nak buat macam mana, redha je lah. Sabar dalam keadaan pasrah. Yang kedua, tadi sabar dalam redha lah, pasrah tu makna redha dengan musibah. Yang kedua, ihtisab, itu mengharapkan pahala daripada kesabaran tersebut. Bila kita kata dia dapat nikmat, makna kita redha dan kita mengharapkan pahala dari musibah itu. Dan yang ketiga paling tinggi ialah orang yang melihat musibah itu sebagai nikmat. Maknanya bersyukur di atas apa yang Allah Ta'ala bagi, walau apa pun yang berlaku. Lalu mereka kata alhamdulillahi ala kulli hal. Apa juga pun alhamdulillah. Ini cara kita melatih diri dengan kesabaran. Tapi sabar di atas ujian pun ya, sabar di atas ketaatan pun ya. Sabar di atas ujian ni dia panggil apa? Sabar di atas musibah satu, sabar dalam meninggalkan maksiat dua, dan sabar dalam melakukan ketaatan tiga. Sabar paling bawah, sabar di atas musibah. Sebab apa? Sebab sabar ni tak boleh nak buat apa dah. Sebab Allah bagi kat kita redha kepada apa yang Allah Ta'ala bagi. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nak kena sabar. Pasal apa nak kena sabar? Sebab syaitan duk goda kiri kanan nak suruh kita ni buat maksiat. Jadi sabar je. Orang berhenti rokok sebagai contoh. Dia tengok orang lain sat rokok tepi dia, titik air liur dia. Berasa nak je, mulut dia berasa dia rasa dia nak tu dia. Tapi untuk dia tahan, bila dia dah berazam untuk meninggalkan maksiat tersebut, maka dia kata tak apalah, aku tahan. Tahan. Nak tundukkan pandangan, kena tahan. Ada je ujian tersebut bagi kat kita. Jadi sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar paling tinggi sekali, sabar dalam ketaatan. Itu sabar dalam melakukan ketaatan. Nak solat istiqamah berjamaah di masjid 5 waktu, kena ada kesabaran. Nak istiqamah baca Quran, kita buat kelas Quran biasanya lah, normal lah bagi kelas Quran ni, hari pertama buka 50 orang.
Hari kedua tu dah kurang dah sikit. Lepas bulan tinggal separuh. Lepas 2 bulan tinggal suku. Hak tu hak 3 suku, hak suku tu lah hak istiqamah tinggal. Lama kelamaan kita tinggal. Ustaz-ustaz pun tak ada. Sahabat dalam ketaatan ni bahaya. Nak istiqamah di atas sesuatu ni dia kena ada kesabaran, mujahadah kena ada. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kesabaran dan menganugerahkan kita cara muamalah dengan musibah, sehingga Allah menjadikan kita hamba yang redha dan mengharapkan pahala dari setiap apa jua yang berlaku kepada kita. Tapi nak sabar dalam ibadat tu kena minta sungguh-sungguh doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala bantu kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut warabitu. Rabitu ni berjuang. Berjuang ni ada dua lah. Juang terhadap musuh tu satu, ribat dipanggil. Ribat ni dua. Ribat melawan musuh dan ribat melawan nafsu. Disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, sebelum daripada tu, wa ammal murabitah atau murabatah fahiyal mudawamah fi makanil ibadah wathabat. Adapun al murabatah kita panggil riba. Riba ni ialah senantiasa duduk di tempat ibadat dan tetap di situ. Istiqamah tu satu, tahan diri, duduk je dekat ibadat tu. Macam mana? Seperti dia panggil intizarus salah ba'da salah. Duduk menunggu salat setelah salat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Isbaghul wudu' 'alal makarih wa kathratul khuta' ilal masajid wa intidharus salati ba'da salah fadhalikumur ribat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendakkah aku khabarkan kepada kamu apa yang Allah hapuskan dengannya dosa-dosa dan mengangkat dengannya darjat-darjat, iaitu isbaghul wudu', menyempurnakan wudu' alal makarih, dalam keadaan kepayahan. Dalam keadaan payah dia masih menyempurnakan wudu'nya, walaupun dia tak suka, sejuk ke apa macam-macam lah yang menyebabkan dia kalau boleh nak cepat-cepat je ambil wudu', tapi dia ni sempurnakan wudu' walaupun dalam keadaan kepayahan, susah. Wa kasratul khuta ilal masajid, yang kedua memperbanyakkan langkah ke masjid, dan yang ketiga menunggu salat setelah salat. Maka yang demikian itu adalah perjuangan ar-ribat, yang demikian itu adalah ar-ribat, yang demikian itu adalah ribat. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk dalam ribat ialah berjuang untuk tetap di tempat ibadat. Dikatakan juga ribat, maksud dia adalah ribat melawan musuh, seperti yang istilah asalnya. Istilah asal
Riba ni melawan musuh, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Sehari seorang itu keluar untuk berjuang lebih baik dari dunia dan seisinya. Okey. Bahkan disebut dalam riwayat Imam Muslim dari Salman Al-Farisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Berjuang di jalan Allah satu hari, satu malam lebih baik daripada berpuasa sebulan dan qiyam selama sebulan. Sekiranya dia mati dalam keadaan berjuang, maka amalannya tetap akan berjalan dan diberikan kepadanya rezeki dan diamankan daripada fitnah. Ini orang mati syahid lah ni. Okay. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad kelebihan orang yang keluar berjihad fi sabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi murabitan fi sabilillah fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'manu fitnatal qabr. Setiap orang mati maka tertutuplah, dikhatamkan, berakhirlah amalannya, kecuali orang yang mati dalam keadaan berjuang fi sabilillah. Amalannya makin bertambah sampai kiamat dan diberi rezeki serta diamankan baginya, yanmu, amalannya tumbuh sehinggalah hari kiamat dan diamankan dia dari fitnah kubur. Besarnya fadilat riba. Riba ni maknanya keluar berjuang fi sabilillah, berjuang fi sabilillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ini bab berjihad atau berjuang fi sabilillah yang Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita. Yang keempat, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, iaitulah dalam segala urusan kamu taatlah kepada Allah, patuhlah perintahnya, tinggalkanlah larangannya agar kamu mendapat kejayaan. Baik, sebelum juga ni, tapi kunci yang paling utama dalam semua urusan ini duduk mana? Duduk mana? Duduk pada tauhid kita kepada Allah. Sebab kalau orang tu sabar, kalau orang tu berjuang tapi tidak pada landasan yang benar, tak jadi juga. Betul tak? Sebab tu kunci yang paling tinggi sekali adalah la ilaha illallah. Kita pun bimbang dan kita takut kalau tiba-tiba juang sungguh-sungguh tapi pada jalan yang salah. Ni rugi. Orang kafir, orang yang tak beriman kepada Allah, bila dia datang memerangi Islam, dia berperang dengan sepenuh jiwa. Bahkan dia sampai berkat, mungkin dia sendiri tinggalkan ahli keluarga, tinggalkan harta benda, tinggal semua ni, datang berjuang pada jalan yang mereka sangka jalan kebaikan. Tapi akhirnya bila mereka mati di atas kesesatan. Betul tak? Jadi kuncinya sebelum daripada kita nak kuatkan perjuangan dan sebagainya ni, kunci dia ialah berada di atas landasan tauhid yang benar. Saya nak cerita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isu yang masih lagi tak habis tapi agak kurang dah sikit. Sifat orang ni viral ni kejap, lepas tu masih isu lain pula dah. Dulu duduk bising GISB ni tinggi, sekarang ni tenggelam, naik cerita Fatah Amin pula. Cerah artis pula, cerah jadi viral cerita pula.
sifat viral ni turun naik lah. Tapi bagi kita yang cakna kepada isu, kita tengok isu-isu artis ni isu yang tak ada mana je lah, orang duk layan je lah. Isu yang paling utama yang masih lagi dalam tu isu kesesatan, GISB. Alhamdulillah dapat ada negeri yang mengharamkan dia, itulah Perlis, Terengganu, tambah lagi Selangor dan Pahang. Pahang dah fatwakan sebagai sesat. Tapi semalam saya jumpa dengan ni daripada pihak berkuasa lah, cerita dia orang ni, dia kata penuh yang saya respect dan kagum dia ustaz. Kita tak jumpa salah laku pecah amanah tu, tak jumpa. Dari satu tu respect, dia kata. Kita sebut respect dulu lah supaya kita nak tu. Dia respect sebenarnya, dia kata sebab bila dia siasat, dia ni memang kita tengok dia punya duit tu, akaun tu terabur rata-rata. Dia bukan macam orang yang betul-betul buat bisnes, maknanya ada satu akaun, ada buku gini dah. Duit dia tu kalau dapat, mu tolong pegang, hak ni mu tolong pegang, hak ni tolong pegang, hak ni dia dalam zone dia ada orang pegang, ni pegang. Akaun peribadi, bukan akaun bisnes. Tapi duit dia ni walaupun pergi ke akaun peribadi tak hilang. Hebat tak hebat dia. Sebab tu duit dia, rangkaian dia ni boleh besar. Ada bisnes juta-juta. Pasal apa? Bapak dia ni tak ada sifat nak ambil duit tu untuk diri dia. Sebab dia dikira dia dalam perjuangan. Faham tak? Dalam perjuangan, sehingga dia ni buat kerja pun untuk Allah dia kalau kira ni apa dia ni ya. Jadi sebab tu saya pun terfikir, hebat dia dari satu sudut tu. Tapi sehingga dia boleh buat duit ni tak hilang. Dia kata kalau nak cari salah kepecah mana tak nak ambil orang ni, tak ada bab tu. Sehingga dia kata kita respect bab tu. Contohnya kalau kita berlaku jual beli, tiba-tiba kita ni nak kena tubuh syarikat, nak kena ada audit, nak kena berapa semua tu. Lepas tu kena ada SOP berapa, duit ni tak boleh bagi hilang. Dia tak ada. Dia kata, mu tolong pegang duit ni. Okey, apa-apa masuk kat dia. Dia punya jujur ni tak gila ada duit tu situ je. Dari sudut perjuangan dia. Tapi salah dia mana? Salah dia pada landasan jalan yang mereka perjuangkan itu. Semangat berjuang betul, cara sifat dalam perjuangan tu betul, sabar, tahan. Zikir dia ni satu benda wajib lah. Aurat Muhammadiyah satu benda wajib ya. Kita ada zikir kita, tapi kadang-kadang kita buat, kadang-kadang terlepas juga. Kita tak sekuat dia dalam bab tu. Oi, dia ni siapa pun ikat semalam, dia dapat maklum kata dia ni, kenapa dia kata dia kahwin tu satu pusingan aurat Muhammadiyah. Kan dia kahwin, dia bayar mahar, dia baca aurat Muhammadiyah. Dia takut kalau dia tak baca lepas daripada dia kahwin tu, isteri dia, kalau orang keluar daripada jamaah meninggalkan aurat Muhammadiyah, maka isteri juga akan tertolak. Pasal dia kahwin dengan aurat Muhammadiyah, mahar dia. Kita tengok dahsyat dia punya kuatnya dia ni. Cakaplah apa pun pada dia adalah perjuangan dia. Dia dah jadi ta'assub kultus. Kita bila dengar lama-lama dia kata, kawan tu semua tu komunis dah tu, berjuang juga tapi gaya komunis. Komunis berjuang tapi harta tak ada apa, semuanya organisasi belaka. Kapal rumah bagi, organisasi bagi, makan minum organisasi bagi.
Bini pun pasangan pun organisasi yang bagi. Nak pasang pasangan ni, okey, mu kahwin dengan dia, mu kahwin dengan dia, organisasi yang tentukan. Yang tu salah lah. Lepas tu dia pagi-pagi abuya, dia cenderung kepada Islam tapi cara yang salah. Dia kata abuya, Islamkanlah pemikiran kami. Wahai abuya, Islamkanlah nafsu kami. Ini orang panggil niat yang baik tidak menghalalkan, matlamat yang baik tidak menghalalkan cara. Matlamat dia nak Islam, memang dia nak Islam. Tanya orang dia semua nak Islam. Orang ni tanya pejuang Islam. Tapi cara dia tu, dia telah tersalah jalan sehingga akhirnya dia minta dengan abuya. Seolah-olah abuya tu dah jadi Tuhan kedua bagi mereka. Jadi di situ tempat orang panggil loophole ataupun lek dia tu situ. Kalau dia ni masalah tauhid dia okey, dia akan jadi orang yang paling hebat. Masalah tauhid, kalau dia ni okey berjuang. Sebab tu sebahagian daripada contoh dalam bab lain pula, ada orang berjuang untuk tarekat dia dengan sifat perjuangan yang sangat-sangat hebat, bermati-matian, jatuh bangun, rebah, bangun balik, orang kata maki apa, dia tahan semata-mata untuk mempertahankan tok guru dia. Tapi dia tak buat macam tu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahan sunnah seperti mana dia tahan amalan tok guru dia. Kita kalau tengok dia ni, hebat dia punya pertahanan. Orang duk defend zikir hu yang kita kata tak betul. Sampai hari ni masih lagi dia defend tu. Kita tahu, kalaulah defend tu, sifat defend tu dia buat kepada sunnah Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya dia akan jadi orang yang terbaik. Tapi masalah di mana? Masalah pada jalan yang mereka duduk pilih, jalan yang mereka pilih. Hak ni dia pilih untuk bersama dengan abuya, sehingga akhirnya apa-apa pun abuya. Sifat berjuang betul, berkorban, tak nak kepada dunia, zuhud betul. Dia ni kalau salah bangun lambat aku apa, tak amat aurat dia, tak amat aku solat, aku begini-gini, dia kena kuarantin. Isteri tak taat suami, kena kuarantin, sehingga akhirnya jadi isteri-isteri yang taat, hebat dalam bab ketaatan dia. Tapi dalam cara yang jalan yang salah, sehingga nak keluar dekat kuarantin tu maknanya satu tempat yang dia kena muhasabah. Dia bukan kuarantin tu dalam jail ke apa dah, dia dalam rumah kecil, bilik kecil, satu tempat di markah dia ada bilik kuarantin dia panggil bilik kuarantin tu. Duduk dalam bilik kecil, adalah orang makan atau ada orang minum, tapi tak boleh jumpa dengan orang, tak boleh cakap, seolah dipulaukan, tak boleh jumpa keluarga. Sehinggalah mereka betul-betul bertaubat dan kembali kepada amalan dia dan mengamalkan aurat Muhammadiyah tu. Makna sifat dia berjuang, lawan nafsu, lawan ni, hebat. Kita tak boleh buat setara tu. Tapi mana silap dia? Pilih jalan yang salah, memperjuangkan akidah yang salah. Niat baik dah, niat tu kerana Islam, tapi abuya. Jadi sebab tu saya katakan, jalan paling utama sekali sebelum kita nak juang, sebelum apa pun, tauhid kepada Allah. Jangan sampai tergelincir dalam bab tauhid. Gelincir bab tauhid, orang berjuang juga, tapi juang dia
dia akan jadi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar mana pun pahala, kalau syirik kepada Allah, Allah Taala akan terima. Jadi sebab tu kita nampakkan benda ni besar, sebab memang inilah benda paling utama di sisi Allah. Berjuanglah dengan sifat yang lebih daripada orang Islam juang. Kadang-kadang mereka tu sampai pekat, tak makan, tak minum, rela sakit, dipisahkan dengan ahli keluarga, duit harta benda habis untuk bagi kepada organisasi dia. Dia punya perjuangan dia tu, kita kata salute. Tapi sampai akhirnya kita semua ni akan menghadap Allah Azza wa Jalla untuk kita dapat reward yang sebenar dari Allah. Di saat itu, perkara pertamanya Allah Ta'ala akan nilai ialah tauhid kepada Allah. Kalau ada sedikit unsur syirik yang segala amalan mereka yang baik tu, walau segunung banyaknya, akan hancur binasa, kerana dia telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ini paling utama kita hok belajar sunnah ni, atau kita yang belajar agama mengikut panduan Al-Quran dan panduan hadis. Sebab tu keutamaan yang paling utama pada kita adalah tauhid. Kerana dosa yang paling besar adalah syirik. Ada satu jabatan agama di Malaysia ni, sebuah negeri, dia keluarkan istilah-istilah sufi ni, sehingga akhirnya mereka perjuangkan sangat isu tawassul, perjuangkan sangat isu istighasah, dan mereka perjuangkan bahawa boleh minta tolong dengan wali-wali. Siapa kita kata, kenapa sampai begitu sifat dia buat? Kempen, ajak orang istighasah yang dia maksudkan minta dengan wali-wali kutub, wali abdal lah. Ada paling tinggi sekali dipanggil Ghaus. Ghaus ni tolong kita paling tinggi. Mana setiap hajat-hajat kita ni, bila kita doa, Ghaus ni akan tolong doa juga. Kalau Allah Ta'ala tak terima, dia akan tolong doa kita sampai Allah Ta'ala terima. Besarnya dia punya special ni orang ni. Jadi apa-apa pun kita kena minta tolong dengan Ghaus ni. Jadi mereka telah melantik perantara antara mereka dengan Allah. Sedangkan Nabi SAW telah diutuskan untuk mengajak kita menyembah Allah secara direct. Ini masalah tauhid. Orang tak nampak benda tu syirik. Kalaulah kita kata wali tu berkuasa, apa bezanya mereka dengan orang-orang soleh zaman Nabi Nuh? Quran ajar kepada kita, berhala-berhala zaman Nabi Nuh ni berasal dari patung orang-orang soleh. Maknanya mereka waktu tu berdoa menjadikan orang-orang soleh ni sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Dan benda tu dilarang oleh Nabi Nuh, dilawan oleh Nabi Nuh, dan diajak oleh Nabi Nuh tinggalkan mereka. Mari kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka, kami tak akan tinggal Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq wa Nasra, kami tak akan tinggal. Maknanya kalau kita faham, mereka ni ada niat juga kepada Allah, cuma jalan yang mereka telah pilih itu mereka ambil perantara untuk mereka pergi kepada Allah. Dan cara yang mereka buat pada perantara tu adalah perkara yang Allah Ta'ala tak redha. Itu menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah. Sekutu dari sudut apa? Bukan sekutu dari sudut kekuasaan, sekutu dari sudut kita memperhambakan diri kepadanya. Maknanya kalau ni minta kepada Allah, instead minta kepada Allah,
pergi minta kepada Ghaus, syirik lah, sekutu lah tu. Walaupun dia tak kata Ghaus tu bukanlah dia pencipta, dia ni orang yang kedudukan dia dekat dengan Allah. Sebab tu kita kena faham bab tauhid ni, adanya kekuasaan, adanya perhambaan. Kekuasaan ni milik Allah, perhambaan ni apa yang kita persembahkan kepada Allah. Jadi ada orang dia kata selama dia tak kata ada Tuhan yang berkuasa selain Allah, yang tu tak syirik. Dan ada orang yang tak tahu mempersembahkan bentuk ketaatan kepada selain Allah yang menjadi milik mutlak Allah semata-mata, tiba-tiba dia persembahkan kepada selain Allah, namun dia syirik. Walaupun dalam hati dia kata hanya Allah yang berkuasa. Boleh faham tak? Saya bagi contoh tuan-tuan. Dalam, pernah dengar tak orang kata boleh minta kepada pokok kalau hati kita yakin Allah yang bagi? Pernah dengar? Ada ustaz yang ajar macam tu. Selama kita tahu, kita yakin Allah yang bagi, pokok tu hanya perantara sahaja, boleh kita minta dengan pokok. Dia kata lagu tu. Pasal apa? Pasal pada dia tauhid ni hanya tauhid kekuasaan. Maknanya selama kita kata Allah yang berkuasa, buatlah apa beres, tak ada masalah. Minta dengan apa pun, yang penting Allah yang berkuasa. Allah yang minta dengan, kita kata kalau macam tu orang semua berhala pun dia yakin Allah yang berkuasa. Sebab apa benda tu boleh berlaku macam tu? Sebab dia tak anggap syirik boleh berlaku pada satu lagi, iaitulah perhambaan. Makna walaupun dia kata Allah yang maha berkuasa, tapi sifat dia minta kepada pokok tu adalah perhambaan yang sepatutnya dia pergi kepada Allah, dia pergi mengadap pokok, dia minta dengan pokok, maka itu juga namanya syirik. Kalau dengan pokok tak boleh, dengan batu pun tak boleh. Kalau dengan batu tak boleh, dengan orang mati. Orang mati, orang hidup kita minta tolong zahir tak apa. Kalau kita minta tolong, ustaz saya ni ada hajat ni gini, tolong doakan saya. Okey, syekh kita pun tak apalah, malam ni saya doa contoh. Ataupun kita doa terus, semoga Allah berkati kamu. Tak apa. Ni dah orang tu mati dah. Wahai Abuya, Abuya mati dah. Kalau zaman Abuya hidup, Abuya bagi nasihat kat saya, Abuya pun bagi nasihat gini. Okeylah. Tapi nak marah kat Abuya pun, Abuya sendiri minta dengan orang mati juga. Abuya sendiri minta dengan Syekh Suhaimi. Jadi anak murid dia minta dengan Abuya. Semua ni tak kira nama. Baik Abuya, baik Syekh Suhaimi, baik Syekh Nazim kok, baik siapa pun, baik Nabi Khidir sekalipun, baik kalau Nabi Muhammad sekalipun, kita tak boleh minta dengan orang yang dah mati. Dan sahabat-sahabat adalah bukti kepada kita dalam isu ni, bahawa waktu mereka kemarau zaman Nabi hidup, mereka pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan agar turun hujan. Nabi doa, turun hujan. Bila Nabi dah wafat, mereka tak berdoa lagi, tak pergi lagi ke kubur Nabi, ya Rasulullah, sebagaimana kamu hidup dulu kamu doakan turun hujan, ni lepas kamu mati kamu lebih dekat kepada Allah, doakanlah kepada Allah agar turun pula hujan kepada kami. Sahabat tak buat lagu tu. Dan ini bukti kepada kita bahawa para sahabat faham meminta doa kepada orang mati hukumnya syirik. Kalau tidak, sahabat buat dulu lagi daripada kita.
Sebab mereka lebih cinta kepada Nabi berbanding kita. Jadi isu sekarang ni ialah kita mesti berada di atas landasan yang benar. Kita rasa sedih sebab kita sayang kepada saudara-saudara seagama dengan kita ni. Kita bukan buat tu sebab benci dah, kita buat sebab nak selamatkan. Nasihat, mimbabin nasihah. Dan pihak berkuasa yang tangkap tu pun bukan nak buat nayun dah, kesian. Kesian ke budak-budak dieksploitasi, kesian orang kerja tanpa gaji, kesian suami isteri dipisahkan, kesian anak-anak dijadikan anak yatim padahal masih ada ibu bapa, kesian. Tapi kesian yang paling besar sekali, kesian yang mereka orang yang kuat beribadat, kuat dalam perjuangan, tapi jalan mereka pilih jalan yang salah. Lagu mana ustaz? Tak lagu mana? Quran pun sebut amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Apa maksud amilatun nasibah? Kuat beramal dan berpenat lelah. Mereka ni, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pernah dia lalu tepi orang Kristian. Dia tengok orang Kristian kuat buat ibadat. Dia orang rajin, tuan-tuan. Rajin buat ibadat, rajin sungguh. Sehingga kalau kita tengok zaman kita ni pun, yang kuat pergi bantu orang gempa bumi, orang gini-gini, semuanya Kristian. Jadi Sayyidina Umar bila lalu, dia tengok, dia menangis. Bila dia menangis, dia baca ayat amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun, mereka beramal. Nasibah, mereka berpenat lelah. Maknanya amal mereka tu sungguh-sungguh sampai berpenat lelah lah dalam beramal. Tapi tasla naran hamiyah, hujungnya amalan mereka tu menyebabkan mereka masuk ke dalam api neraka. Jadi kita jangan nilai kesungguhan saja, jangan nilai semangat saja, jangan nilai kebaikan kerja dan sacrifice mereka. Sebab orang kafir pun benda yang sama ada. Tapi kita kena tengok nombor satu sekali, paling utama ialah tauhid. Tauhid kepada Allah. Jangan sampai kerja buat kita ni kita persembahkan kepada selain Allah. Dan jangan sampai doa kita, malam saya orang-orang duk tanya saya isu, yalah isu ghaus, isu doa kepada orang mati, isu wali berkuasa. Saya pun kata tak tahu nak kata macam mana. Sehingga kita kata perhatikan, tadabbur balik ayat Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situlah kunci kita. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Itu pasak kita, tunjang yang menyebabkan kita senantiasa berada pada paksinya. Orang pera lembu dia panggil pelunggu, kayu pelunggu. Tahu kayu pelunggu? Pernah pera lembu orang kita ni? Pera mana padang tak ada sini ni. Tapi setahun sekali tu adalah lembu datang. Bila lembu datang, kita pun ikat di tiang. Zaman dulu kalau orang pera lembu, di ujung tali tu ada kayu panjang satu. Kayu tu, bila dia nak tambak tali di padang mana ada pokok kan, dia letak kayu tu, dia pacok, panggil kayu pelunggu. Kalau lembu tu makan rupuk pun dia duduk situ je, dia tak gelai. Kayu pasak dia, pancang dia tu. Makna kalau selama ada situ pancak, dia tak lari. Jadi kita pun ayat yang kita pacak dalam hidup ni, tu dia kayu pelunggu kita paling utama.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Berarti perantara ke, wali abdal ke, ghaus ke, apa ke ni, kami tak akan perhambakan. Dalam bentuk doa pun kami tak doa melalui mereka. Iyyaka na'budu, kami hanya sembah kamu ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dari sudut ibadat, dari sudut isti'anah, dari sudut istighatsah, hanya minta kepada Allah. Okay. Kalau nak kepada melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat ke atas Nabi, kerana itu ibadah dan Allah suka ibadat. Lalu kita bertawassul dengan selawat itu agar Allah Ta'ala terima doa kita. Yang tu tak apa. Yang tu tak apa. Tapi kalau dia sebut wali Nabi Khidir lah, Waya Bulia bin Mulkan lah, sebut nama tu, sebut nama ni, sebut Syekh Suhaimi hadir lah, itu semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang kita sangat-sangat takut. Jadi perjuangan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam ketaatan. Susah payah dalam menghadapi ujian, ya susah payah. Tapi biar segala itu berada di atas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkanlah kita dan zuriat keturunan kita dan juga semua sahabat-sahabat kita. Termasuklah juga orang-orang yang dah terlibat dengan aliran-aliran JISB ko, tarekat ko, makrifat ko, apa ko. Semoga Allah Ta'ala pandu kita semua ni kembali kepada jalan kebenaran, iaitulah di atas kalimah la ilaha illallah. Bukan sekadar tu, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah hadis-hadis, ayat-ayat Quran, kita akan dapati keseluruhan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan untuk Jibril, bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Nabi Isa, bukan untuk Nabi Khidir, bukan untuk Abu Ya, bukan untuk wali, bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, habislah ayat surah Ali Imran. InsyaAllah kita akan sambung atas, kita akan masuk surah An-Nisa. Cabaran besar ni surah ni. Perempuan tak ada surah Ar-Rijal ni. An-Nisa ada. Dah surah-surah lain banyak dah sebut rijal ya. Ni maknanya Allah angkat martabat wanita, ada surah khas untuk wanita. Alhamdulillah. Orang lelaki tak datang. Surah ni nama An-Nisa, tapi perintahnya untuk lelaki. Sebab lelaki kena jaga wanita. Jadi orang lelaki semua kena datang. Bahkan mereka lah yang patut datang. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.